Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Manakala Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad memaklumkan pemilihan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja semalam yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dihadiri oleh semua Raja-Raja Melayu kecuali Kelantan dan Perlis. Pemahaman tentang ilmu perlu menjadi teras dalam membangunkan Malaysia Madani dan menegakkan syiar Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini bagi mengelakkan sebarang kekeliruan yang boleh melemahkan kekuatan agama. Jelas beliau, sebarang perbezaan pendapat perlu ditangani secara bijaksana dan berhikmah. Datuk Seri Anwar menjelaskannya ketika berucap pada Majlis Ilmu Madani di Putrajaya. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk memantau perkembangan semasa konflik Palestin-Israel. Tegas Perdana Menteri, hak rakyat Palestin mesti diberi keutamaan dan bantuan kemanusiaan perlu disegerakan. Berhubung gesaan pembangkang untuk memboikot Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco, ujarnya ia masih terlalu awal untuk negara membuat keputusan berkaitannya. Perdana Menteri menasihatkan penganjuran Minggu Solidariti Palestin di peringkat sekolah agar diselia dengan baik. Ujarnya ia usaha murni bagi memberi kesedaran kepada pelajar namun perlu dikawal agar tidak menimbulkan kekeliruan serta mengundang permasalahan lain. Kerajaan tampaknya menyerahkan sepenuhnya budi bicara kepada pihak pentadbir sekolah bagi membuat pertimbangan wajar berhubung program anjuran Kementerian Pendidikan itu. Kekuatan ekonomi dan kestabilan politik Sarawak menjadi fokus kerajaan. Jelasnya dengan sumber ekonomi baru yang diwujudkan dan pembentukan Gabungan Parti Sarawak GPS Negeri kini mampu bergerak ke hadapan dengan acuan sendiri. Setakat ini Rizab Sarawak telah berkembang mencecah sehingga 40 bilion ringgit berbanding 33 bilion yang dicatat 5 tahun lalu. Beliau berkata demikian kepada media di Bintulu, Sarawak. Kesemua 116 aduan berkaitan isu internet yang diterima SKMM daripada 16 ahli parlimen akan diambil tindakan pembekal perkhidmatan dan dipantau pejabat SKMM negeri. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, aduan berkenaan diterima sepanjang 3 hari SKMM membuka pusat aduan internet di bangunan parlimen bermula 23 Oktober lalu. Berdasarkan infografik menunjukkan kawasan Hulu Selangor merekodkan aduan tertinggi iaitu sebanyak 68, diikuti Bangi 16 dan Kota Melaka 9. RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia MMC akan dibentang di Parlimen pada sidang Mac tahun depan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital berkata, MMC yang ditubuhkan akan memikul tanggungjawab mewujudkan tata kelakuan serta memberi kebebasan yang lebih luas kepada media dan satu mesyuarat bersama Jawatankuasa Pro Tem MMC akan diadakan Jumaat depan bagi mengutamatkan beberapa perkara berkenaan RUU. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak turun kepada 269 orang berbanding 272 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Hulu Perak. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 141 penduduk daripada 46 keluarga, manakala 24 penduduk
penduduk daripada 10 keluarga pula ditempatkan di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan Langkap di daerah Kerian Pulat. PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 41 penduduk daripada 9 keluarga. Sementara itu di Hulu Perak, 63 penduduk daripada 13 keluarga berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Kerunai. Mayat seorang lelaki dengan kesan tetakan di leher ditemukan di kawasan Kebun Getah di laluan Kampung Sirako, Tebing Tinggi, Kupang. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mahmud, pihaknya menerima panggilan telefon daripada orang awam berkenaannya pada pukul 9.30 pagi. Tiada dokumen pengenalan diri ditemukan. Mayat mangsa dipercayai warga asing kerana tiada tanda suntikan pada lengan. Sesudah itu, polis menahan seorang lelaki warga tempatan dan 5 warga asing untuk membantu siasatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi IPD Baling atau mana-mana balai polis berhampiran. Sebanyak 20 laporan palsu berkaitan samun diterima PDRM Kedah sejak Januari. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata, jika didapati laporan tersebut tidak benar, pengadu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 182 dan akan mendapat implikasi pada masa depan. Dalam pada itu, sebanyak 77 kes samun berjaya diselesaikan daripada 207 laporan setakat ini. Lebih 500 kg dadah dirampas menerusi 3 serbuan di sekitar Selangor dan Ibu Negara. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaluddin Maddin, 7 lelaki berumur 21 hingga 52 tahun berjaya diberkas. Sebelum itu, polis telah mengesan sebuah kontena berisi 400 kg syabu dan 100 kg kokain di sebuah gudang di Taman Ceras Prima. Ia dipercayai dibawa masuk dari Pakistan melalui pelabuhan Klang pada Selasa untuk tujuan pasaran tempatan. 5 daripada 7 suspek yang diberkas memiliki rekod jenayah lampau termasuk berkaitan dadah. 3 lagi rakyat Malaysia terdiri seorang wanita dan 2 lelaki mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar berjaya dibawa pulang ke tanah air. Mereka yang tertipu tawaran kerja dengan gaji lumayan sedar dipedaya sindiket apabila diselundup masuk ke Tai Chilik, Myanmar. Wakil Pertubuhan Kemanusiaan Malaysia MHO dan Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC menggesa mana-mana pihak yang merasa ahli keluarga telah diperdaya sindiket tampil ke depan dan membuat laporan. MHO dan MCCC turut menasihati orang ramai agar tidak membayar sebarang wang tebusan jika diminta. Mana-mana pihak yang mengaku boleh membantu membebaskan mangsa terlibat. Seorang lelaki dipercayai lemas selepas terjatuh dari botnya ketika memancing di Kampung Sungai Jarau, Kati, Kuala Kansar. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 9.51 malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kansar telah digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat di permukaan dijalankan sepanjang 1 km dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Mangsa belum ditemui. Operasi mencari dan menyelamat mangsa disambung hari ini. Lima institusi kewangan menyatakan komitmen pembiayaan bernilai RM2.67 bilion bagi memperkasa dan mengukuh industri halal tempatan tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan ia pembangkit sektor berkenaan untuk berkembang ke peringkat pasaran global. Institusi terlibat merupakan SME Bank, Hong Leong Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Alliance Bank dan Bank Islam Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama dan menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Perniagaan Halal Dunia WHBC 2023 di London, United Kingdom. Persidangan ini berlangsung selama 2 hari dan dihadiri oleh pemain industri halal tempatan dan dari negara luar. KPKM komited memastikan pengapungan harga ayam dan telur dapat memberikan situasi menang-menang antara industri dan rakyat. Menurut menterinya, ke arah itu pelbagai inisiatif dilaksana bagi memastikan rakyat tidak terbeban dan mendapat bekalan mencukupi.
Fasa 1 projek kompleks ternakan ayam pedaging berskala besar secara sistem tertutup di Tanjung Seratus Rompin dijangka siap sepenuhnya Februari tahun depan. Projek menggunakan teknologi baru itu mampu mengelakkan masalah lalat dan bau di kawasan setempat. Pengerusi Felkra Berhad menyatakan projek itu melibatkan pembinaan 100 serban ayam bertingkat bagi maksimumkan pengeluaran ayam. Pro 2 komited mengurangkan tempoh menunggu pelanggan bagi memenuhi tempahan kereta tertunggak mulai Januari tahun depan. Menerusi kenyataan, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, memaklumkan jualan suku ketiga tahun ini meningkat berbanding suku yang sama tahun sebelumnya. Ia berikutan faktor pengeluaran yang bertambah baik. Buktinya, kecekapan operasi yang lebih baik di bahagian pengeluaran menyaksikan lebih 91,000 unit kenderaan dikeluarkan. Beliau menjangkakan pengeluaran Pro 2 pada suku keempat tahun ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah syarikat. Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai RM224.4 bilion pada September tahun ini dengan nilai ekspor RM124.5 bilion dan import bernilai RM100 bilion. Prestasi ekspor dan import pada September 2023 dilihat menurun berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Pulau Pinang kekal sebagai pengekspor utama dengan sumbangan 34.6%, diikuti Johor 19% dan Selangor 17.1%. Selangor terus mendominasi import Malaysia dengan 26.8%, diikuti Johor 21.1%. Sekurang-kurangnya 7,326 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan tidak berperi kemanusiaan Israel ke atas Gaza sejak Oktober lalu. Daripada jumlah itu, 70% mangsa merupakan wanita, kanak-kanak dan warga emas, manakala kira-kira 2,000 orang masih terperangkap di bawah runtuhan. Malah situasi semakin meruncing apabila 2.3 juta penduduk Gaza kehabisan makanan, air, ubat-ubatan dan bahan api. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA menerima resolusi yang menyeru gencatan senjata segera selain bantuan kemanusiaan serta perkhidmatan penting sampai ke Semenanjung Gaza tanpa sebarang halangan. Pengundian semasa sidang khas tergempar ke-10 itu menyaksikan resolusi yang ditaja Jordan diluluskan oleh Perhimpunan Agung dengan 120 undi menyokong, 14 menentang dan 45 tidak mengundi. 9 negara Arab menuntut Majlis Keselamatan PBB segera menguatkuasakan jawatan senjata di Semenanjung Gaza. Gesaan secara bersama dikeluarkan Menteri Luar Mesir, Jordan, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman dan Maghribi. Mereka mengutuk serangan terhadap orang awam, pemindahan paksa dan dasar hukuman kolektif. Bagi membantu mengurangkan situasi kemanusiaan di Gaza, kerajaan China memutuskan untuk menghantar lagi bantuan kemanusiaan bernilai 15 juta yuan merangkumi bahan makanan dan ubat-ubatan kepada Gaza. Terdahulu, China memberikan bantuan tunai sebanyak $1 juta melalui pihak berkuasa kebangsaan Palestin dan agensi kerja dan bantuan PBB bagi pelarian Palestin. Suruhanjaya Pilihan Raya Pakistan ECP mengumumkan pilihan raya umum negara itu akan diadakan pada minggu terakhir Januari 2024. Menerusi kenyataan, ECP memaklumkan segala persiapan pilihan raya telah selesai, namun persepadanan semula kawasan dan tarikh sebenar pilihan raya akan diumumkan kemudian. ECP berkata bantahan mengenai persepadanan dijadual berlangsung pada 30 dan 31 Oktober, manakala senarai muktamad akan diterbitkan pada 30 November. Indonesia meningkatkan amaran terhadap ancaman penyakit cacar monyet. Ekoran kes yang disahkan meningkat kepada 14 orang. Ketua Pengarah Pencegahan dan Kawal Penyakit berkata, pesakit semua lelaki dan menetap di Jakarta berumur antara 25 dan 29 tahun. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.